الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Sebagaimana manusia, jin juga berhadapan dengan fitnah kubur. Apa maksud fitnah yang kita cerita semalam? Ujian, soal jawab, soalan daripada munkar nakir. Itu maksudnya sebahagian daripada maksud fitnah. Sebab mereka juga adalah golongan yang ditaklifkan untuk melaksanakan hukum syarak. Apa maksud ditaklifkan? Dibebankan, diperintahkan, diarahkan untuk melaksanakan segala hukum syarak. Jadi kalau manusia pun kena soal, demon pun sama lah. Kalau manusia pun memperoleh syurga hasil daripada ibadat yang dilakukan oleh manusia, jin pun sama. Kalau sekiranya manusia boleh azab siksaan dan neraka sebab tak beriman dan tak beramal, jin pun sama. Sebab tu dalam ayat Quran di dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sebahagian daripada isi neraka itu adalah daripada jin dan juga manusia. Kerana kedua-dua golongan ini adalah merupakan golongan yang ditaklifkan oleh Allah untuk melaksanakan hukum syarak. Okey, terus. Jin apabila mati juga didatangi oleh malaikat munkar dan nakir dan mengalami sama ada nikmat atau azab selepas kematian. Hal tersebut kerana dalil daripada Al-Quran dan Sunnah menjelaskan secara umum dan tidak membezakan antara jin maupun manusia. Apalagi dilihat dari segi taklif syarak, jin dan manusia sama-sama ditaklifkan dengan tugas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Liya'budunani asalnya. Liya'buduni asalnya ada ya situ. Supaya mereka menyembah akan aku. Maksudnya tujuan Allah Subhanahu wa taala jadi jin dan juga manusia ni untuk sembah. Jadi soalannya, ada kemusykilan di dalam perbahasan ayat ini. Adakah Allah Subhanahu wa taala mengambil faedah ataupun mengambil munafaat daripada kejadian makhluk jin dan manusia ni? Adakah Allah Taala ambil faedah, ambil munafaat? Sebab dalam ayat ni kata, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Di sudut zahir macam Allah Taala tu ambil apa? Ambil munafaat daripada kejadian. Bukan maksud macam tu. Setengah orang sebut untuk beribadah pun tak boleh, terjemah tu salah. Dulu saya dah cerita, dah berlaku perbahasan panjang. Untuk beribadah, untuk maknanya ada munafaat. Sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, dia bukan maksud macam tu. Dia kata innama khalaqtuhum. Contohnya di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir kata iaitu innama khalaqtuhum li amrihim bi ibadati, iaitu aku menjadikan mereka di sini siapa? Jin dan manusia. Li amrihim, bagi memerintahkan mereka, bi ibadati la li ihtiyaji ilaihim. Memanglah Allah Taala suruh beribadah kepadanya. Sebab tu dia jadikan jin dan manusia. Tetapi bukanlah bermaksud dia kata la li ihtiyaji ilaihim. Tidaklah aku berhajat sebab wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Jadi kadang-kadang orang nak mengaji tauhid terlalu falsafah sangat. Dia kata tak boleh sebut lagu tu. Saya pernah jumpa lah orang nak bahas tentang ayat ni.
Kalau kita kata Allah Ta'ala ambil manfaat, jadi kafir, murtad. Sedangkan Allah Ta'ala tidak mengambil faedah daripada kejadian. Kita pun cakap benda yang sama, Allah Ta'ala tak ambil faedah. Sebab wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala kaya daripada sekalian alam. Apa makna kaya? Maknanya tidak berhajat. Jadi kalau kita tengok ulama-ulama tafsir, semuanya menghuraikan begitu. Memang untuk beribadah, tapi bukan untuk diambil manfaat. Sebab itu kalau orang tak buat ibadah semua pun, Allah Ta'ala tak rugi. Semua manusia beribadah pun Allah Ta'ala tak dapat manfaat. Kalau gitu tujuan untuk apa dijadikan? Untuk sembah sebagai seorang hamba, melahirkan ubudiyah, perhambaan, bukan untuk mengambil manfaat, untuk nak tunjukkan kita ni hamba. Hamba abdi Allah Ta'ala. Wa qala Ali bin Abi Talhah. Jadi Ibnu Katsir menakarkan pula pendapat Ali bin Talhah. Dia kata yang dia petik daripada pendapat Ibnu Abbas, dinakalkan daripada pendapat Ibnu Abbas, Ani bin Abbasin illa liya'budun, maksud melainkan untuk beribadah itu ayy illa liyuqirru bi'ibadati tau'an wa karha, supaya mereka mengikrar, mengaku dengan beribadat kepadaku sama ada dengan ketundukan, sukarela ataupun dengan terpaksa. Mesti kena buat. Rajin ke, malas ke, terpaksa ke, sukarela ke, kena. Sebab itu perintah. Wa hadza ikhtiyaru Ibnu Jarir. Inilah yang wa hadza ikhtiyaru Ibnu Jarir. Inilah pilihan daripada Ibnu Jarir. Wa qala Ibnu Jurayj pula sebut illa liya'rifuni, melainkan illa liya'rifu, melainkan untuk mereka mengetahui ataupun mengenali akan aku. Wa qala Rabi' Ibnu Anas pula kata illa liya'budun ay illa lil ibadah, maknanya tidak bertujuan lain melainkan supaya jin dan manusia itu beribadah kepadaku. Apa maksud ibadah yang kita sebut dalam pelajaran kita yang lalu? Al-ibadatu wa ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah minal aqwal wal af'al. Ibadah itu sesuatu yang dikasihi oleh Allah. Bila kita buat, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala suka, iaitu daripada perkataan dan juga perbuatan. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika alladziina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin wa likullin darajatun mimma 'amilu wa liwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Mereka itulah orang-orang yang pasti. Hak maknanya pasti, wajib. Alaihimul qaul, atas mereka itu perkataan. Perkataan di sini ketetapan. Perkataan di sini mereka itu pastilah memperolehi al-qaul, maknanya azab. Fi umamin, pada umat qad khalat min qablihin, yang terlalu daripada sebelum mereka, minal jinni wal ins, daripada jin dan manusia. Jadi dalam ayat ini pun menerangkan jin juga akan diazab apabila mereka derhaka kepada Allah, mereka lawan Allah, sebagaimana apa yang berlaku kepada manusia, memperoleh nikmat dan juga memperoleh azab hasil daripada perbuatan yang mereka lakukan. Innahum kanu khasirin, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Bila dah masuk neraka rugi, masuk syurga untung, masuk neraka ni dia rugi hasil daripada kejahatan, kesalahan, dosa yang dilakukan di atas dunia. Likullin darajatun, setiap makhluk itu mempunyai darjat. Likullin maknanya setiap makhluk, darajatun, makhluk di sini jin dan manusia. Kalau manusia melakukan ibadat yang banyak, pahala yang banyak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat darjat mereka. Begitu juga jin yang buat ibadat banyak, pahala banyak, Allah Ta'ala angkat juga darjat jin. Maknanya mustawa antara satu jin dengan jin-jin yang lain. Jin kita nak bagi apa, seekor ke seorang? Satu jin kalau seekor binatang kan. Satu jin dengan jin-jin yang lain tak sama darjatnya. Seorang manusia dengan manusia yang lain tak sama darjat. Dia berdasarkan kepada amalan masing-masing. Jadi kalau manusia dia ada darjat, apa maksud darjat? Kedudukan di sisi Allah hasil daripada ibadat. Jin pun sama. Jin pun sama punya darjat
dia berbeza di antara satu sama lain, mimma amilu, daripada sesuatu yang mereka telah lakukan. Manusia lakukan apa dapat darjat yang tinggi di sisi Allah. Jin buat apa amalan atas dunia ni, di akhirat juga dia akan dapat darjat di sisi Allah Ta'ala. Waliwaffiyahum, dan supaya Allah Ta'ala menyempurnakan a'malahum, menyempurnakan akan mereka, akan amalan mereka. Maknanya tidak dikurangi sedikit pun pahala ibadat mereka, penuh, cukup, lengkap, sempurna. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Jin dan manusia yang buat ibadat ni, Allah Ta'ala tak buat zalim. Tetap memperolehi ganjaran, balasan yang setimpal dengan amalan yang mereka lakukan di atas dunia. Okey, terus tentang pentaklifan jin pula dapat dilihat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jin juga ada taklif sebagaimana manusia yang kita sebutkan tadi. Jadi tentang pentaklifan, bebanan terhadap hukum syarak yang berlaku kepada jin ni, ada ayat yang berikutnya. Okey, terus. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min 'adzabin alim. Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya. Ulaika fi dhalalin mubin. Jin kata sama-sama dia lah. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu, sahutlah olehmu, terimalah olehmu da'i Allah. Da'iyah ni sirah apa ni? Baca kitab da'iyah ni sirah apa? Apa boleh jawab? Daripada perkataan apa madhi dia? Jadi da'iyah ni sirah apa? Cuba tasrih doa sampai situ. Ni sirah apa? Tasrih boleh lah, tapi tak boleh nak terjemah. Manazimu sirah apa? Faris? Dia kata apa? Bukan tu. Di kalimah apa tu? Dalam tasrih 10 tu kalimah apa? Tak tahu? Isim fa'il. Jadi apa maksud di situ? Wahai kaumku, dia kata sahutlah akan seruan. Bila kita kata isim fa'il, siapa yang menyeru? Da'i Allah, penyeru kepada Allah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjemah tu nak kena betul. Bila isim fa'il, yang menyeru itu di sini bukan Allah, wakil daripada Allah, utusan daripada Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajibu, sahutlah olehmu da'iya, akan penyeru. Isim fa'il. Penyeru apa? Da'i Allah, penyeru bagi Allah. Bila mudhaf ilaih dia ada takdir dengan apa? Min dengan lam. Di situ takdir dengan apa tu? Lam. Maknanya sahutlah akan penyeru-penyeru bagi Allah. Siapa yang menyeru bagi Allah? Yang dimaksudkan di sini Nabi Muhammad. Dia ada ajak orang kembali kepada Allah. Ajak jin pun kembali kepada Allah. Jadi jin ini kata, wahai geng-geng aku semua, kaum aku ni, sahutlah seruan Muhammad ni. Sebab tu dia isim fa'il. Sahutlah seruan Muhammad ni, maknanya berimanlah dengan dia. Terimalah apa yang disampaikan oleh dia. Terimalah apa yang disampaikan oleh dia. Wa aminu bih, dan berimanlah dengannya. Berimanlah dengannya. Nya sini kembali pada Nabi Muhammad juga. Yaghfir lakum, nescaya mengampun bagi kamu. Mengampun bagi kamu. Yang mengampun dosa siapa? Nabi Muhammad tak ampun dosa. Yang mengampun dosa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaghfir lakum, nescaya dia mengampunkan. Jawab bagi Amar tu. Dia mengampunkan bagi kamu min zunubikum, daripada dosa-dosa kamu. Bila beriman kepada Allah dan Rasul, bukan sahaja balasannya diampun dosa, wa yujirkum,
dan menyelamatkan kamu. Allah Ta'ala menyelamatkan kamu min azabin alim, daripada azab yang pedih. Jin pun selamat kalau beriman kepada Nabi, bukan saja manusia, jin pun selamat. Jadi jin kata akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Wa man la yujib, barang siapa yang tidak menyahut seruan da'i Allah, penyeru kepada Allah Ta'ala tadi, tak beriman kepada Nabi, falaisa bimu'jizin, tidaklah dia dapat melepaskan diri fil ardi, di atas muka bumi tak boleh nak lepas lah. Sentiasa diburu dengan siksaan, takut, dan sentiasa hati mereka tidak tenang bila azab itu mengepung mengelilingi mereka. Sebab apa? Kesan daripada tak beriman. Mukadimah surah apa? Surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan orang yang tak beriman seperti orang tak beriman, sebagaimana orang munafik ini, dia sentiasa berada di dalam keadaan terombang-ambing, takut. Seperti orang yang berjalan di waktu malam dalam gelap gulita. Bila datangnya cahaya, datangnya kilat, dia berjalan. Bila kilat tak ada, dia berhenti. Sebab dalam gelap sentiasa dihantui perasaan takut. Begitu juga jin yang tak beriman kepada Allah, takut. Takut kepada, maknanya siksaan yang datang daripada Allah. Walaisa lahu min dunillahi awliya, tidak ada baginya di sisi Allah Ta'ala itu pembantu, pemimpin ataupun penolong. Ulaika fi dhalalim mubin, dan mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Kalau manusia tak beriman, sesat. Jin yang tak beriman pun sesat juga. Maknanya kedua-dua mereka ini, yakni jin dan manusia, adalah golongan yang ditaklifkan melaksanakan hukum syarak. Okey, terus. Dosa-dosa yang menyebabkan berlaku azab kubur. Sebahagian daripada dosa yang dilakukan oleh manusia ni, dia ada azab di akhirat. Dan ada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia percepatkan azab di atas dunia, kena dah. Ada yang dalam kubur baru kena. Jadi di sini kita akan tengok beberapa hadis Nabi SAW. Sebahagian daripada kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia yang penyebab akan dikenakan siksa kubur. Okey, terus. Berdasarkan nas, terdapat dosa-dosa yang dilakukan seseorang di dunia yang akan menyebabkan dia dikenakan azab kubur jika meninggal dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara yang menyebabkan seseorang dikenakan azab kubur ialah tidak beramal dengan Al-Quran setelah diberi kebolehan tentangnya, malas menunaikan solat, berbohong, berzina dan memakan riba. Hal ini dapat dilihat dalam hadis Samurah bin Jundab Al-Fazari radhiyallahu anhu yang menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li ama inna sanukhbiruka amma ar-rajul al-awwal alladhi ataita alayhi yuslahu ra'suhu bil hajari fa innahu rajulun ya'khudhu al-Qur'an fayarquduhu wa yanamu 'an as-salawati al-maktubah wa amma ar-rajul alladhi ataita alayhi yusharru shidquhu ila qafahu wa 'aynahu ila qafahu فمن خراه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق وأما الرجال والنساء العراة الذين في بناء مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني وأما الرجل الذي يسبح في النهر ويلقب الحجارة فإنه آكل الربا. Maksudnya, kedua-dua lelaki yang membawa aku itu berkata, kami akan memberitahu Tuan ke semua perkara yang Tuan lihat itu. Tentang lelaki pertama yang Tuan temui dalam keadaan kepalanya dipukul dengan batu sehingga pecah berkecai, ialah orang yang diberikan Al-Quran, iaitu menghafaz Al-Quran dan boleh membaca Al-Quran yang baik, tetapi dia meninggalkannya dan malas menunaikan solat. Tentang orang yang disangkut pipinya sehingga tembus ke belakang tengkuk dan disangkut pula hidung sehingga tembus ke belakang tengkuk. Begitu juga disangkut pula matanya sehingga juga tembus ke belakang tengkuk. Ialah orang yang keluar semenjak pagi daripada rumahnya lalu melakukan pembohongan sehingga pembohongannya tersebar secara meluas ke seluruh pelosok kawasan. Tentang lelaki dan perempuan yang berteranjang dalam tempat seperti dapur roti, mereka adalah orang yang berzina, lelaki dan juga perempuan.
tentang lelaki yang berenang dalam sungai dan dilontarkan pula dengan batu ke dalam mulutnya, ialah orang yang memakan riba. Antaranya juga ialah menangisi kematian seseorang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibn Umar daripada bapunya, al-maytu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaih. Maksudnya, orang yang mati itu diseksa di dalam kuburnya dengan sebab diraungi oleh ahli keluarganya. Ni kita dah bahas dah itu ya. Bukan semata-mata menangis sebab menangis itu disuruh. Kalau menangis biasalah bila mana-mana orang, individu, bila berlaku kematian kepada kaum keluarga dia, dia sedih sehingga membawa kepada ketangisan. Dalam hadis ni bukan maksud macam tu. Menangisnya menyebabkan mayat kena seksa dalam kubur. Tak. Dia menangis itu, dia sampai sekali meratap kerana disuruh. Yang kedua, kerana itulah perbuatan si mati. Bila orang mati, dia meratap, dia menjerit, dia meratap. Bila dia pula mati, orang ikut perangai dia. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai'a. Ini atas dua alasan itulah dia diseksa. Okey, terus. Antaranya juga ialah tidak membersihkan kencing, mengumpat dan menyebarkan fitnah dalam kalangan masyarakat. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah SAW pernah lalu di hadapan dua buah kubur dan kedua-dua penghuninya sedang diazab. Bagi dia bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiruhu min al-bawl wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimah. Maksudnya, kedua-duanya sedang diazab. Kedua-duanya tidak diazab kerana satu perkara besar. Lalu seorang daripadanya diazab kerana tidak menyembunyikan diri ketika membuang air kecil, termasuk tidak membersihkan diri. Dan yang seorang lagi menyebarkan fitnah dalam kalangan masyarakat. Azab dan nikmat kubur. Terdapat hadis secara mutawatir tentang kewujudan azab dan nikmat kubur untuk orang yang berkelayakan untuk menerimanya. Begitu juga dengan soalan dua malaikat yang disebutkan di atas. Wajib kepada orang Islam mengikutkan perkara itu sabit dan beriman dengannya. Perlu menjauhi daripada membicarakan tentang caranya, kerana akal tidak dapat menyelami tentang caranya kerana ia tidak ada contoh di alam dunia ini. Syarat tidak datang untuk membawa sesuatu yang mustahil menurut pandangan akal. Bahkan syarat membawa sesuatu yang membingungkan akal. Kembalinya roh kepada jasad bukan dalam bentuk yang dapat dilihat di dunia. Bahkan roh dikembalikan kepada jasad dalam bentuk yang tidak pernah pun terlintas dalam fikiran manusia. Azab kubur juga dikenali sebagai azab barzakh. Setiap orang yang mati dan berhak mendapat azab tersebut akan memperolehnya tanpa mengira sama ada ia dikuburkan ataupun tidak dikuburkan, dimakan binatang buas atau terbakar. Malah walaupun yang telah menjadi debu yang ditiup angin di udara, begitu juga yang disalib atau ditenggelamkan dalam lautan. Azab akan terkena kepada badan dan rohnya, seperti mana orang yang dikuburkan sebagaimana biasa. Apa sahaja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW perlu difahami tanpa keterlaluan dan kekurangan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah." Walau tara idh zalimuna fil ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayral haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah cerita ada orang zaman dulu, yakni Bani Israel dulu. Seorang tua dia mewasiatkan kepada anak dia, kalau aku mati besok, mayat aku, jenazah aku ni bakar, lepas tu tabur dalam laut. Sebab apa? Dia takut, dia rasa dia banyak dosa, dia takut Allah Ta'ala seksa. Lepas tu selepas dia meninggal dunia, anak dia buatlah apa yang diwasiatkan, apa yang diperintahkan. Bakar mayat dia, tabur dalam laut, dibawa angin. Tak duduk di satu tempat. Kalau tak dalam kubur kena belasah, kena seksa. Dia takut sangat, dia rasa aku dosa banyak, kalau kena seksa ni tak tertanggung, dia kata. Lepas dia mati tu Allah Ta'ala tanya dia, kenapa kamu buat macam tu? Iktikad dah salah tak tu?
I'tiqad dia kata Allah Ta'ala tak boleh nak seksa lah sebab atas debu, ataupun atas habu dia tadi, bukan atas jasad mudah hancur. I'tiqad salah kan. Tapi dia bagi jawapan kepada Allah. Dia kata, ya Allah, aku terlalu takut kepadamu ya Allah, sehingga aku perintahkan anak-anakku buat macam tu. Allah Ta'ala maafkan kesilapan dia. Orang yang nak cari kebenaran, dia tersilap di dalam menentukan pegangan ataupun i'tiqad dia, Allah Ta'ala maaf. Sebab dia tak jumpa alasan yang kukuh untuk dia pegang. Ini bagi orang-orang yang jahil, Allah Ta'ala maafkan kesilapan dia. Walaupun di dalam masalah i'tiqad, dia telah mengiktikadkan satu benda yang salah bagi Allah. Sebahagian ulama pula kata, kalau bagi umat Nabi Muhammad, dia tak boleh jadi isu ni sebagai hujah dalam i'tiqad. Salah. Lebih-lebih lagi termasuk di dalam al-ma'lum min ad-din bid-darurah atau ma'ulima min ad-din bid-darurah, sesuatu yang menjadi pengetahuan umum mesti kena tahu. Ini cerita Bani Israel tak ada kaitan. Ini pendapat yang kedua daripada kalangan ulama. Jadi maknanya, kesimpulannya, walaupun mayat tu dah jadi debu, tetap kena seksa juga kalau dia orang berdosa. Ada di agama-agama dalam dunia, saya tengok dalam YouTube, dia bakar. Di India sana bakar mayat. Abu tu tauk dalam laut, tauk dalam sungai, tauk dalam laut. Mungkin sebahagian daripada kepercayaan mereka bahawa mayat tidak diseksa dah sebab tinggal abu lagi. Bukanlah orang yang nama Abu kena tetap kena seksa. Dia mati sebab kena seksa juga kalau dia buat dosa kan. Maknanya itu kepercayaan orang-orang yang bukan beragama Islam. Itu tak boleh jadi hujah lah. Sebab dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ni, tetap kena seksa walaupun jasad dia tinggal abu. Kerana diseksa bukan jasad, kerana jasad dah tak ada. Sebab tu orang kafir Mekah tu nak azab macam mana? Jasad dah tak ada. Tapi yang dikena azab, seksaan tu terhadap roh. Roh itu masih kekal. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Ayat ni dah kita terjemah pada pelajaran kita yang lepas. Jadi kita teruskan ya. Okey, terus. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. Telah memelihara akannya. Nya tu siapa tu? Nya di sini maknanya Nabi Musa AS. Telah memelihara akannya, menjaga akannya Musa oleh Allah. As-sayyiati, akan kejahatan-kejahatan, makaru, sesuatu yang mereka tipu dayakan, sesuatu tipu daya yang mereka rancangkan. Jadi orang kafir ni sentiasa melakukan perancangan, tipu daya untuk menghancurkan pesuruh-pesuruh Allah. Ini dalam isu Nabi Musa. Dalam isu Nabi Muhammad pun sama. Wa iz yamkuru bikal ladzi nakafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata telah menjaga akannya oleh Allah Ta'ala sayyiati i'rab apa tu? Maf'ul apa? Apa jawapan daripada dia? Maf'ul sani. Dia makrifah kan nakirah? Nakirah kenapa tak ada tanwin? Idhafat kepada ma. Kau ingat kalau isim nakirah mesti ada tanwin. Tapi kerana dia jadi mudhaf kepada ma, idhafat kepada ma, sayyiati ma, kejahatan-kejahatan sesuatu yang mereka rancangkan. Wahaqa, dan mengepunglah bi'ali Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun, su'ul azab. Maknanya fa'il bagi haqa, telah mengepung Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun, ali, pengikut ataupun tentera-tentera Fir'aun oleh azab. An-naru yu'raduna 'alaiha. Jadi neraka itu dibentangkan
Dibentangkan atas neraka itu ghuduwan wa asyiyah, pagi petang dibentangkan. Bentang saja pun dah takut, dah menggerungkan, apatah lagi diseksa. Dibentang dan diseksa mereka ini. Wa yauma taqumus saah, dan sehinggalah bila berlakunya hari kiamat, adkhilu tu fi'il apa tu? Malam ni kena banyak tanya sikit, sebab ayat kadang-kadang ayat yang jarang-jarang kita Ama terjemah apa tu? Daripada fi'il madi apa dia? Adkhala, tasrih sampai jadi adkhilu. Adkhila, adkhilu. Kalau udkhulu, masuklah olehmu. Allah Ta'ala suruh masuk. Kalau adkhil, Allah Ta'ala perintahkan supaya memasukkan. Allah Ta'ala perintahkan malaikat memasukkan pengikut-pengikut Firaun kepada azab yang bersangatan dahsyat. Asyaddan azab, sedahsyat-dahsyat azab. Hendaklah memasukkan. Akhrish, bawa keluar. Akhrish qalamak min jaibik. Akhrish qalaman min jaibik, bawa keluar pen daripada poket. Dia tak kata ukhrush, keluar olehmu, maknanya dia suruh orang tu keluar. Kalau akhrish, bawa keluar. Istakhrish, minta bawa keluar. Astaghfirullah, aku minta ampun. Istaghfir, minta olehmu keampunan. Mintalah olehmu keampunan. Di sini kita maksud apa dia? Hendaklah memasukkan. Bukan hendaklah kamu masuk. Siapa nak masuk dalam neraka? Siapa pun tak nak masuk neraka. Kalau syurga memang dia suruh udkhulu, masuk. Tengok dengan ayat-ayat berkaitan dengan syurga. Kalau neraka dia kata adkhil, hendaklah memasukkan. Allah Ta'ala perintahkan malaikat memasukkan orang kafir dalam neraka. Kalau suruh masuk sendiri dia nak. Taubatlah dia tak nak masuk Sebab tu wa ilaina turja'un wa ilaina yurja'un, kepada kami mereka dikembalikan. Bukan saja-saja manusia akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Manusia akan ditarik, dipaksa bertemu dengan Allah. Kalau orang kafir pun dan orang buat maksiat dimasukkan, suruh masuk secara sukarela. Taubat dia tak masuk dalam neraka. Siapa nak terjun dalam neraka sendiri-sendiri? Mesti dipaksa masuk. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha'." Sabbata yusabbitu tatsbit. Tasbit ini maknanya menetapkan. Sentiasalah. Sebab apa terjemah sentiasa situ? Ya. Sentiasalah Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap. Perkataan yang tetap kalimah tauhid, la ilaha illallah tu. Bila itulah pegangan mereka di dunia, Allah Ta'ala teguhkan akidah mereka, pegangan mereka fil hayati dunia, di atas dunia tak goyang, dan juga di akhirat, bahkan dalam kubur. Sebab tu Nabi SAW ajar kita berdoa kan, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Doalah supaya mayat dalam kubur ini sabit, tetap, perkataan yang tetap di dunia dan akhirat, iaitu la ilaha illallah. Maknanya tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Itulah ucapan dia di atas dunia. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ucapan di atas dunia, dalam kubur pun dia tetap. Bila ditanya oleh malaikat, itu Allah Ta'ala Tuhan dia. Kalimah tauhid itu tak ada goyang. Di akhirat besok ditanya, lagu tu juga pegangan dia tidak berubah. Jadi Allah Ta'ala tetapkan perkataan yang sabit bagi orang beriman ini di dunia dan juga di akhirat, dan menyesatkan oleh Allah Ta'ala akan orang-orang yang zalim, dan Allah Ta'ala melakukan sesuatu yang dia kehendaki. Okey, terus. Golongan mulhid dan ahli falsafah menolak adanya azab kubur. Mereka mengatakan ia bukan sesuatu yang hakiki. Mereka beralasankan hujah akal, iaitu apabila mereka membuka kubur, mereka tidak menemui apa-apa dalam kubur tersebut, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nas. Mulhid orang tak percaya kepada Tuhan. Mereka tak percaya juga azab kubur ni. Okey, terus. Golongan Khawarij dan sebahagian golongan Mu'tazilah menafikan wujud azab kubur, seperti Dinar bin Amru
dan Bashir Al-Muraisi. Pandangan mereka berbeza dengan pandangan keseluruhan golongan ahli sunnah wal jamaah dan juga sebahagian besar golongan Mu'tazilah. Golongan ini menolak ilmu yang mereka ketahui. Mereka beranggapan pandangan mata mereka boleh melihat segala sesuatu dan pendengaran mereka boleh mendengar segala sesuatu. Hari ini kita mengetahui banyak rahsia alam yang mana pendengaran dan penglihatan kita tidak dapat mendengar dan melihatnya pada masa lampau. Sesiapa yang beriman kepada Allah akan pasti mempercayai berita yang disampaikannya. Bentuk azab dan nikmat dalam kubur. Sifat nikmat dan azab yang terdapat di alam barzakh dapat dilihat dalam hadis yang sahih. Antaranya ialah hadis riwayat Al-Barra'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayunadi mudarid minas sama'i an sadaqa 'abdi fa'afrishuhu minal jannah وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من فيها وروحها ويفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الروح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعدون فيقول ومن أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا أملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي. Wallahu a'lam. Panjang hadis nak terjemahan. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.